Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya buat live awal pagi ya. So saya ada satu nak kongsi bersama ya, yang mungkin mengejutkan ramai, iaitu ramalan kedua yang penuh ya, ramalan kedua penuh melibatkan semua parti ikut negeri bagi pilihan raya umum ke-15. Dan ramalan ini adalah berdasarkan beberapa parameter yang telah ditetapkan ya, iaitu satu daripadanya adalah andaian bahawa GTA dan Perikatan Nasional dan Parti Warisan akan kerjasama. Jadi ada dua set ramalan, satu daripadanya GTA, Perikatan Nasional dan Warisan akan kerjasama di seluruh negara. Satu lagi ramalan adalah sekiranya GTA dan Perikatan Nasional bekerjasama tanpa warisan. Jadi saudara-saudara ingat dulu saya pernah buat ramalan pertama ya, ramalan pertama saya menjangkakan Barisan Nasional tidak akan melepasi angka 40 kerusi parlimen. Dalam ramalan kedua ni, itu tetap kekal ya, kekal. Barisan Nasional tidak akan melepasi 40 kerusi parlimen. I bukan cerita UMNO, saya cerita Barisan Nasional. Dan walau bagaimanapun di dalam ramalan ini saya akan beri sesuatu yang mungkin anda tidak jangka, iaitu pecahan penuh ikut negeri. Jadi sebelum saya mulakan, sebenarnya benda ni saya dah tulis dan saya dah siarkan. Jadi untuk memudahkan penyampaian saya, oleh kerana telah ditulis, jadi saya bacakan ya, mudah. Okey. Jadi sebelum saya mula, nak buat satu nota. Notanya ialah anggapan dibuat bahawa 72% atau lebih pengundi berdaftar akan keluar mengundi pada tarikh pilihan raya. Ya, jadi ramalan, dua set ramalan yang saya akan dedahkan ni adalah berdasarkan anggapan 72% atau lebih pengundi berdaftar keluar mengundi pada tarikh pilihan raya. Kami juga meminimalkan pertimbangan terhadap calon-calon bebas di Semenanjung. Jadi untuk ramalan ni kita minimalkan pertimbangan calon-calon bebas, walaupun ada kemungkinan lebih ramai calon bebas akan menang kerana pengundi dijangka akan lebih menumpu kepada kualiti calon kali ini. Baik. Okey, itu pertama. Kedua, ramalan ini adalah berdasarkan konsensus dan deductive reasoning, melibatkan sekumpulan individu termasuk saya, merangkumi penganalisa politik, ahli politik, sumber-sumber dalam organisasi kajian, pemerhati politik dan sumber risikan dalam negeri. Okey. So ini bukannya sesuatu yang saya reka. Okey. Kami telah berkomunikasi selama beberapa bulan, bermula 3 bulan sebelum PRN Melaka. Andaian yang kami buat dalam ramalan pertama melibatkan kerjasama antara GTA, Perikatan Nasional dan Warisan. Manakala itu, andaian yang dibuat dalam ramalan yang kedua yang akan saya sampaikan melibatkan kerjasama antara GTA dan Perikatan Nasional tanpa warisan. Ini merupakan ramalan kedua dalam satu siri 4 ramalan yang akan saya buat. Dan kami menganggap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kekal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri dalam Manifesto Barisan Nasional, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dinamakan sebagai calon Perdana Menteri dalam Manifesto GTA dan Perikatan Nasional. Ramalan ketiga akan dibuat seminggu selepas hari penamaan calon, dan ramalan terakhir akan saya buat 2 hari sebelum tarikh pilihan raya umum ke-15. Jadi berikut merupakan ramalan pertama ya. Ramalan pertama ni, GTA kerjasama dengan Perikatan Nasional, kerjasama dengan Warisan, membentuk satu gabungan kerjasama ya. Jadi breakdown dia, pecahan dia
anda boleh merujuk kepada satu artikel yang telah saya tulis di dalam thethirdforce.net. Link dia saya akan sertakan di bawah, di bahagian tajuk live ini selepas live ini berakhir. Tetapi saya mendedahkan semua: Sabah, Sarawak, Perak, Perlis, Penang, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, semua ya, pecahan dia. Jadi jumlahnya saya beri total ya. Jika GTA dan Perikatan Nasional dan Warisan bekerjasama, maka keputusan jangkaan bagi PRU15 bagi ramalan kedua saya ini dalam siri 4 ramalan adalah seperti berikut. Gabungan GTA, Perikatan Nasional dan Warisan akan atau dijangka memenangi 95 kerusi, Barisan Nasional 38 kerusi, Pakatan Harapan 61 kerusi, GPS Gabungan Parti Sarawak 23 kerusi, lain-lain 5 kerusi. Lain-lain maksudnya parti lain ataupun calon bebas. Okey. So ramalan ini adalah sekiranya GTA dan Perikatan dan Warisan bekerjasama. Saya ulang ya. Jika GTA, Perikatan dan Warisan bekerjasama, ramalannya GTA dengan Perikatan dengan Warisan dapat 95 kerusi, Barisan Nasional dapat 38 kerusi, Pakatan Harapan dapat 61 kerusi, GPS dapat 23 kerusi, lain-lain 5 kerusi. Okey. Andai kata bagaimanapun GTA dan Perikatan bekerjasama tetapi Warisan tidak mahu terlibat dengan GTA dan Perikatan Nasional, ramalan keputusannya adalah seperti berikut. GTA dengan Perikatan Nasional jumlahnya 83 kerusi, Barisan Nasional 39 kerusi, Pakatan Harapan 61 kerusi, GPS 23 kerusi, Warisan 11 kerusi, lain-lain 5 kerusi. Dalam ramalan ini, ralat yang boleh dipertimbangkan oleh bagi setiap kumpulan ini adalah campur tolak 5 kerusi. Ya. So dalam ramalan kedua ralatnya adalah campur tolak 5 kerusi. Okey. Now, saya ulang, ini adalah konsensus dan deductive reasoning membabitkan sekumpulan individu termasuk saya merangkumi penganalisa politik, ahli politik, sumber-sumber dalam organisasi kajian, pemerhati politik dan sumber risikan. Saya nak jelaskan apa yang saya maksudkan dalam konsensus dan deductive reasoning. Sebabnya sebenarnya amat sukar untuk membuat ramalan melibatkan GTA. Sebab GTA ni walaupun ada parti pejuang yang sudah berada dalam satu tempoh tertentu, tetapi GTA ni baru. Tapi GTA ni tak kurang hebat juga penyertaannya dari sudut parti-parti tertentu yang ada pengaruh. Ya, khususnya yang melibatkan India Muslim, ya, dan sebagainya. Tetapi dia baru. Kita tak ada data. Dan mana-mana organisasi penganalisis sebenarnya tidak ada data. Jadi tidak ada sesiapa yang mampu membuat ramalan yang tepat. Walau bagaimanapun, saya nak bawa kepada perhatian anda, jangan terbeli dengan propaganda mana-mana pihak yang sentiasa bila bercerita berkenaan dengan PRU, dia hanya sebut pembangkang PH. Kalau kerajaan dia sebut PN dengan BN. Analisa sedemikian tak mungkin tepat. Tak mungkin. Ya, itu lebih bersifat propaganda ataupun kekhilafan. Okey. Jadi untuk melibatkan GTA dalam analisa, kami terpaksa buat satu kaedah statistik yang melibatkan deductive reasoning. Memang ada kaedah saintifik statistik untuk melakukan ini, dan berdasarkan deductive reasoning dan berdasarkan andaian bahawa GTA dengan Perikatan Nasional akan kerjasama, maka impaknya telah diambil kira dan kesimpulannya adalah keputusan yang telah saya berikan. Bagaimanapun, perlu saya ingatkan, keputusan ini adalah berdasarkan andaian 72% atau lebih pengundi berdaftar akan keluar mengundi. Dan perlu diingatkan, kali ini dijangka terlalu ramai akan mula memerhati calon. Okey, kualiti calon. Jadi jika ada banjir, ada pengurangan dalam jumlah yang keluar mengundi,
ramalan ni mungkin tidak begitu, mungkin ralat dia akan bertambah. Sekarang kita letak campur tolak 5 bagi setiap kumpulan yang kita ramal, mungkin ianya lebih besar, ya, jika terlalu kurang keluar mengundi. Jadi ramai kena keluar mengundi. Dan yang kedua, selain daripada banjir dan peratus yang keluar mengundi, saya dah kata kualiti calon. Jadi sebab itu kita akan buat satu ramalan seminggu selepas penamaan calon. Ya, perlu diingatkan kali ini khususnya bagi parti-parti baru, calon memainkan peranan besar. Saya kira kali ini orang tidak akan mudah menerima jika semata-mata meletakkan nama atau calon dan mengharapkan kekuatan parti. Lebih-lebih lagi parti-parti yang baru atau kumpulan-kumpulan yang baru. Satu calon yang mempunyai pengaruh besar ataupun yang terkenal boleh membawa impak kepada lebih daripada satu kerusi parlimen. Contohnya, jika letak Hamid Bado, ianya akan jadi perbualan di kalangan ramai di merata Malaysia. Hamid Bado jadi calon di kerusi berkenaan. Jadi ianya akan bawa impak kepada kerusi-kerusi lain. Ya. So, pencalonan ni terlalu penting. Kami telah bersetuju bahawa rakyat ni dia memang akan beri pertimbangan kepada pembangkang, lebih kepada BN. BN ni memang kita kira gone case lah. Tetapi dalam pembangkang tu banyak akan melihat kepada pencalonan. Okey, bukan sekadar muka baru, orang baru, dan sebagainya, orang bersih dan sebagainya. That is really not the focus. Lebih kepada penampilan, siapa dia dan sebagainya. Okey, so sebab itu kita kena buat ramalan ketiga selepas tarikh pencalonan. So itu adalah ramalan kedua saya. Now, sudah jadi lumrah orang akan mula pertikai sebab laskar akan masuk banyak. Contohnya semalam bila saya buat live dan saya mendedahkan berhubung dengan kemungkinan Zaid dengan Anwar akan kerjasama, saya lihat ada banyak laskar daripada PKR yang masuk. Ya, pertama saya sekat terus. Saya tak ada masa nak layan. Saya sekat terus. Ya, so don't waste your time lah. Okay. Yang kedua, biarlah orang nak kata apa, tapi analisa ni bukannya sesuatu yang direka. Okey, tak perlu anda, sebab saya selalu lepas kepada anda lah, nak percaya ke tidak, bukannya sesuatu yang direka. Tetapi ini tidak melibatkan pencalonan, ini tidak melibatkan risiko banjir, ini tidak melibatkan kontingensi sekiranya kurang keluar mengundi. Okey, tetapi yang pasti Barisan Nasional is in trouble. Okey, yang pasti. Okey, jika anda ada apa-apa soalan, saya akan layan untuk 5 minit. Sebab hari ini saya berserabut sikit lah, sebab kita untuk memuktamadkan ni saya tak tidur semalam, sebab kita bermesyuarat 5 jam untuk muktamadkan benda ni. Kelapa muda, walaupun ribut taufan, kita tetap keluar buang undi, kita pilih wakil rakyat yang boleh buat kerja, yang minta lampu jalan untuk orang kampung dan sebagainya. Okey, terima kasih. Itu suatu yang memang patut. Terima kasih. Okey, so sekali lagi saya ulang, sementara menunggu soalan lain, mana-mana penganalisa ke blogger ke mana-mana sumber, atau anda dengar live siapa-siapa ke apa, bila dia cerita pembangkang dan bila dia bertumpu PH, BN dan PN, itu boleh buang tepi, boleh buang terus tepi, tak tepat. Ya, tak tepat. Dan jika dan saya nak ulang, ini adalah berdasarkan andaian perikatan dan GTA akan kerjasama, dan memang perlu kerjasama. Ini setahun lebih saya dah beritahu. Pada masa tu pentaksub Tun, walaupun saya mendukung perjuangan Tun, tapi saya tak pernah taksub. Jadi mereka kata tak boleh Muhyiddin berkhianat dan sebagainya. Jadi saya kata tak apalah, saya diam. Okey. Tapi hari ini saya nak beritahu that is the only way, dan akan dapat
keputusan ni tetapi tertakluk kepada pencalonan. Okey. Dan banyak juga kepada pembacaan saya yang dipersetujui oleh pihak-pihak yang khususnya dari sumber-sumber daripada organisasi kajian. Okey. So ini bukan saya berkempen untuk pihak-pihak ni. Jangan lupa ada pencalonan lagi kita perlu lihat, ya, dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Ini bukan saya berkempen. Ini saya ceritakan hakikat. Okey. So kalau kita lihat 95 kerusi, contohnya ramalan pertama, jika GTA dan Perikatan dan Warisan kerjasama. Kalau kita lihat ramalan pertama, gabungan GTA, Perikatan dan Warisan 95 kerusi, BN 38 kerusi, PH 61 kerusi, GPS 23 kerusi dan lain-lain 5 kerusi. Kalau kita lihat GTA dan Perikatan dengan Warisan 95 kerusi itu, kalau kita lihat peratus daripada jumlah kerusi parlimen, ianya masih kurang dari 50% kerusi parlimen. Tetapi kurang dari 50% kerusi parlimen boleh mendapatkan 95% 95 kerusi. Dan saya sarankan anda pergi ke Facebook saya, Regi Jasiri Taudin, atau ke Facebook group saya, iaitu Regi Jasiri Taudin discussion group, di mana saya telah meletakkan satu senarai untuk anda mengundi. Slot pertama adalah GTA campur Warisan campur Perikatan Nasional. Slot kedua adalah Barisan Nasional. Slot ketiga adalah Pakatan Harapan. Slot keempat adalah calon bebas. Slot kelima adalah lain-lain. Undian sudah bermula dan setakat ini yang mendahului adalah GTA dan Perikatan dan Warisan. Saya jangkakan Laskar Cyber ramai akan masuk. Jadi untuk elak daripada ni, anda ramai-ramai kena pergi undi di situ. So itulah. Tapi saya selalu kira pengundian pertama, ya, dalam tempoh 4-5 jam pertama itu adalah cerita sebenar. Dan kalau saya lihat dalam tempoh 2 jam setakat ni, sudah GTA dengan Perikatan dengan Warisan 60%, ya. Barisan, dan ini yang mengejutkannya, Pakatan 27%, Barisan setakat ni 4%. Ya. So, hari ini saya nak sebut sejelas-jelas mungkin. Sejelas-jelas mungkin. Bukan hanya saya syak lepas pilihan raya, anda perlu fikir kemungkinan Zaid dan Anwar bekerjasama, tetapi Barisan Nasional akan kena belasah dalam pilihan raya umum ke-15. Ya. Okey, so itu adalah mesej saya. Alright. Roslan Hashim, adakah Parti PAS akan monopoli pencalonan negeri Pantai Timur? Okey, sekarang ni bila Parti PAS, apa yang kami dapati, jika Parti PAS atau GTA atau Perikatan Nasional dia pergi berasingan, GTA suka nak ramal. Okey, PAS pula dia akan kena teruk sedikit. Orang nak lihat PAS dalam gabungan. Orang, maaflah, PAS dengan sendirinya ada tahap ketidakyakinan pihak-pihak tertentu. Tapi dalam gabungan cerita dia berbeza, lebih-lebih lagi jika PAS bersama Tun Mahathir, bersama GTA dan sebagainya, ya, dan kumpulan-kumpulan lain tu, impak dia berbeza. Kami dah bincangkan benda ni dah berminggu, ya, impak dia berbeza. Kalau PAS bersama UMNO sekalipun, PAS akan kena. Okey, so inilah satu-satunya jalan bagi PAS. So bila kita cerita adakah PAS akan monopoli, ianya kurang tepat. Kita perlu cerita adakah gabungan ini akan monopoli. Jawapannya ya. Okey, malah mereka dijangka monopoli kerusi-kerusi parlimen di Perlis, ya, Perlis dijangkalah gabungan GTA, Warisan dan Perikatan akan sapu, dan Terengganu mereka akan sapu. Okey, semua kerusi parlimen. Alright. GTA bukan sekadar makan kerusi UMNO tau. Dia sedikit sebanyak, dia banyak makan kerusi UMNO,
ada juga dia makan kerusi PKR dan sedikit sebanyak kerusi di Pakatan Harapan. Okey, tapi Pakatan Harapan masih dapat, walaupun GTA makan kerusi dia, masih dapat 61, dijangka dapat 61 kerusi dalam kedua-dua ramalan. Okey. Dan satu lagi yang akan jadi penentu adalah manifesto. Perlu ada wow faktor. Wow faktor ni akan datang daripada pencalonan, jenis calon, kualiti calon, dan wow faktor akan datang daripada manifesto yang boleh meyakinkan rakyat bahawa gabungan baru ni tidak mungkin akan berulang langkah Sheraton. Ya. Jangan beritahu, oh langkah Sheraton memang tidak akan berulang sebab sudah ada undang-undang anti lompat parti. Itu adalah naif. Sebabnya undang-undang anti lompat parti tidak boleh menghalang jika ada parti-parti bergabung, lepas pilihan raya dia berpecah, masih boleh meruntuhkan kerajaan ataupun Perdana Menteri yang dilantik. So, apakah janji manifesto, bagaimanakah janji itu diketengahkan untuk meyakinkan rakyat tidak akan berulangnya langkah Sheraton? Itu penting. Okey. Tan Han, GTA sapu habis 222 kerusi, ini mustahil. Mustahil nak ramalkan bagi GTA. Saya dah ulang, ini adalah ramalan gabungan berdasarkan deductive reasoning, dan saya mengaku kami mendapati sukar sedikit untuk membuat ramalan di 3 tempat, iaitu Johor, Pahang dan wilayah persekutuan. Khususnya Johor, kerana Johor ni ada banyak poket-poket pengundi dengan karakteristik yang berbeza-beza. Okey. Zulfitri, maaf tuan, PAS second strongest racial party, GTA not more 3 kerusi. Kalau Zulfitri nak percaya tak lebih dari 3 kerusi, saya hormatilah. Saya tak ada komen. Bukan saya nak bangkang. Okey. So tak ada ya. Okey, itu sahaja pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.